الأقدام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya Muslimin, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita bersama-sama datang ke surau, ke rumah Allah, masih lagi boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Alhamdulillah, mudah-mudahan kita gunakan peluang yang ada ni di atas kebaikan-kebaikan baki-baki umur yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah, perlunya kita duduk di majlis ilmu, belajar ilmu agama, kerana ulama bagi tahu mereka-mereka yang tak pandai, selagi mana yang tak tahu, erti kata yang lain kurang pandai, maka selagi itu dia kena belajar. Sampai bila? Kalau dia larat, dia mampu sampai dia meninggal dunia. Sedemikian juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang ada ilmu, ulama-ulama, para-para asatiza, para-para guru, mereka-mereka yang ada ilmu, sedemikian juga mereka kena mengajar ilmu agama sehingga mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita tengok tok guru zaman-zaman dulu tak ada pencen. Macam kita kalau cikgu sekolah dia ada pencen lagi. Umur 60, 55 dia boleh minta nak pencen ataupun tak nak pencen. Tetapi bagi tok guru dia tak ada pencen. Sehinggalah tuan-tuan dan rahmati Allah, tok guru yang berada di Kelantan saya belajar dulu, daripada dia boleh berjalan kaki macam biasa, daripada dia pakai tongkat, sampailah kursi roda sekarang orang kena tolak. Selagi mana anak murid tak datang tolak tok guru, selagi itu tok guru tak boleh pergi mengajar. Maka sampai hari ini masih lagi mengajar, walaupun umur 80 lebih dah. Orang datang bawa kursi roda, naik kereta, pergi mengajar, maka dia pergi mengajar, umur 80 lebih dah. Sebab apa tuan-tuan? Itu kewajipan bagi kita orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Selagi mana kita tak pandai, selagi itu kita belajar. Selagi mana kita pandai, selagi mana kita boleh bernyawa, masih lagi ada akal, maka selagi itu kita kena sebarkan ilmu agama. Maka Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, walaupun beribu-ribu satu hari di Amerika Syarikat yang meninggal dunia disebabkan COVID-19 dan di negara-negara lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kesempatan hidup kepada kita untuk beribadat, masih lagi hidup, masih lagi bernyawa. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan hidup, dengan bernyawa inilah kita gunakan untuk memperbaiki amalan-amalan yang kita buat selama ni. Hari ni tuan-tuan dirahmati Allah, saya nak kongsikan serba sikit yang mana yang dikatakan menarik rahmat Allah. Di antara sifat-sifat yang boleh menarik rahmat Allah. Nak bagi tahu nama tadi pengurusi majlis bagi tahu dah, Ramadan ni bin Syawal dah, Jamaluddin. Takut kata bin Syawal pula. Saya duduk di sini je tuan-tuan, sewa rumah sewa di Sungai Pelong, dekat je. Tuan-tuan rahmati Allah, ni di antara sifat-sifat yang boleh menarik rahmat Allah.
Dia di antara yang boleh tarik rahmat Allah ni banyak. Di antaranya istighfar pun boleh tarik rahmat Allah. Maka mungkin saya nak kongsikan serba sikit sifat-sifat yang boleh menarik rahmat Allah. Mungkin selama ni kita tak sedar, ataupun mungkin selama ni kita terlupa. Maka diberikan peringatan balik pada malam ini. Sebab itulah katanya ulama, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tak terlepas daripada salah dan juga silap. Maka mungkin kita terlupa, dan bila terlupa itulah yang boleh mengundang bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia sifat yang kita nak kongsikan pada malam ini? Iaitulah, katanya pengarang kitab, terdapat beberapa amalan yang mampu mengundang rahmat Allah. Antara amalan yang paling penting dalam menggapai rahmat Allah adalah dengan sifat ihsan dalam kehidupan. Sifat ihsan bermakna kita nak kongsikan pada malam ini berkenaan dengan sifat ihsan. Mungkin ada di kalangan kita yang terlepas pandang, dan mereka-mereka yang tak ada sifat ihsan berlawanan. Tadi sekiranya ada sifat ihsan akan mengundang rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, sekiranya dianya tak ada sifat ihsan, barangkali mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan cerita pula bawah ni. Ihsan merupakan antara tonggak yang penting dalam agama Islam. Selepas daripada iman dan Islam, ihsan yang dimaksudkan bukan sekadar berlaku ihsan kepada manusia, malah kepada seluruh makhluk termasuk bumi. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab tasawuf, kebanyakan kitab-kitab tasawuf dia ceritakan sifat ihsan ni hanya kepada manusia. Dan ikut atas Tok Guru lah. Ada setengah Tok Guru dihurai juga ihsan kepada binatang, ihsan kepada bumi. Maka pengarang kitab ni kata, beritahu kepada kita sifat ihsan yang kita nak tarik balik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata sifat ihsan tu berlaku kepada manusia, bahkan berlaku juga kepada binatang, berlaku juga kepada bumi. Dalam kitab-kitab tasawuf yang lain dia cerita, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, yang tua dihormati, yang muda disayangi, yang sakit dilindungi. Itu di antara sifat ihsan yang kita belajar dalam kitab tasawuf. Maka di sini dia nak ceritakan kepada kita, rupa-rupanya sifat ihsan ni luas. Bukan semata-mata kepada manusia, bahkan juga kepada binatang. Kena ada juga sifat ihsan. Hatta binatang yang boleh kita bunuh sekalipun, apa dia? Cicak. Mafhum daripada hadis Nabi SAW bersabda, apa dia? Sesiapa yang bunuh cicak, sekali pukul, dia ambil ketuk paku contoh, dia katok kepala cicak, tong, cicak tu tak sempat mengucap mati lalu, maka dapat 100 pahala. Tapi kalau dia pukul 2 kali, tong, tak mati lagi, gerak-gerak lagi kepala dia, ketok lagi kali kedua, maka dapat 90 pahala. 3 kali katok, 80 pahala, sehinggalah ke bawah dan sebagainya. Maka cicak ni kita sunat bunuh. Tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi sekiranya kita pijak kaki cicak, pijak, dia pun sakit. Sakit dia tu, niat kita bukan nak bunuh dia, niat kita nak seksa dia. Selama berapa hari dia hidup? Selama seminggu. Maka berdosa kita. Ini contoh mereka yang tak ada sifat ihsan kepada binatang. Contoh. Ataupun lipah. Memang kita nampak biasa, tapi itu semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang cipta. Maka tuan-tuan rahmati Allah, contoh lipas, kita pijak dia sekali tak mati,
tercabut kaki kanan dia. Dia pun berlari. Kita kata pada muka kaki patah, malah nak bunuh, orang tak jalan. Maka ni contoh mereka yang tak ada sifat ihsan kepada binatang. Lepas tu kalau nak bunuh macam mana? Pijak sekali bagi mati. Dia pun mati. Aduh, maka tak ada masalah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tu tengok yang viral-viral, ada yang bunuh kucing, dibakarnya kucing pun ada juga. Ada yang kerak kaki kucing pun ada juga. Mungkin ni contoh bala yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Kerana di sebalik rahmat tu, sekiranya rahmat Allah Ta'ala tak datang, maka di sebalik daripada rahmat itu bala daripada Allah. Yang dikatakan coronavirus ni datangnya daripada kelawar, virus daripada kelawar. Kelawar yang mampu tanggung virus tersebut, bukannya manusia. Maka tuan-tuan, daripada China dia makannya kelawar, maka virus tu dijangkiti kepada manusia sehinggalah sampai kepada Malaysia. Dan ini contoh juga mereka yang tak ada sifat ihsan kepada binatang. Allah Ta'ala tak bagi makan kelawar tu, dia makan juga. Walaupun bukan Islam, maka hukum dia haram memakan kelawar tersebut. Islam bukan tak bagi makan binatang. Nak makan lembu, bagi dah lembu. Ni daging lembu tak ada lagi sampai kat rumah ni, tak ada anak hantar. Makan kambing, boleh makan kambing. Tapi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jangan kita gomoh belaka. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Supaya kita juga hari raya korban ni, ada orang takut bila dengar kambing je, tak boleh makan, dah tinggi. Tuan-tuan rahmati Allah, yang kita makan sebab darah tinggi itu sebab nambah. Orang Kelantan panggil apa? Dia tengah makan, habis pinggir. Tadi mula-mula sikit kambing ni nak rasa. Dia rasa sedap, nambah pula, sedap rasa. Tambah pula. Hak kawan di belakang pula tukang cocok, nambah-nambah tu, rugi tak nambah tu, free. Kedai mah ada, katanya ada. Habis nambah pula. Esok cek darah tinggi 289. Berat nanang. Itulah. Dia tuan-tuan, bukan makan kambing je yang boleh menyebabkan darah tinggi penyakit. Tuan-tuan makan apa pun semua boleh menyebabkan penyakit. Tuan-tuan makan berlebihan boleh menyebabkan gastrik. Makan banyak pun menyebabkan gastrik. Kurang makan pun boleh menyebabkan gastrik. Sebab ada tekan kat kita punya hulu ni. Makan banyak sangat. Tuan-tuan makan apa banyak-banyak pun. Tuan-tuan makan ayam yang banyak pun boleh menyebabkan penyakit juga. Tuan-tuan makan apa lagi? Mi goreng banyak pun boleh menyebabkan penyakit juga. Walaupun bukan kencemahan darah tinggi, dia datang penyakit lain pula. Sebab tu tuan-tuan, itu kata Allah Ta'ala, nak makan, nak minum, tapi jangan berlebihan. Pantang orang bagi daging, bedah makan. Rugi. Takkan tunggu seminggu kot, makan terus hari ni. Aduh. Kalau lebih tu boleh bagi jiran sebelah pula. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin. Tengok-tengok di China, ada yang makan anjing, bedah juga anjing. Ada yang makan biawak, bedah juga biawak. Maka binatang-binatang yang tak boleh dimakan, lalu dimakan, maka ni contoh mereka yang tak ada sifat ihsan kepada binatang. Maka lalu Allah telah turunkan bala. Salah kita ke salah Allah? Salah kita, bukan salah Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sedemikian juga kita ni bukan cakap binatang, manusia pun sama juga. Tuan-tuan, si A ni ada buat pembunuhan. Wal'ayyadzubillah min dhalik. Si A ni, yang B kena bunuh. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, si A ni disabit kesalahan, lalu dibawa ke mahkamah hak salah dan dihukumkan mati, bukan mengikut cara Islam. Maka pun sama juga, ini mereka yang tidak bersifat ihsan.
Dan tuan-tuan, mereka yang mati yang tidak mengikut sifat ihsan, mereka yang mati tidak mengikut cara Islam, yang pertamanya, dia tidak akan terlepas daripada soalan esok-esok di padang mahsyar. Si B ni kata, oh, ni lah dolah ni. Orang Kelantan panggil, ni lah dolah mula kat dunia ni. Nyebunuh aku. Maka hari ni, ya Allah, aku nak balas balik bunuh dia. Maka tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dia orang yang bunuh dia dalam dunia ni pula, ni yang menjalankan hukum bukan mengikut cara Islam dalam dunia ni pula, akan dibalas pula di negeri akhirat kelak nanti. Adapun cara Islam, bersifat ihsannya cara Islam, sekira dia melakukan bunuh, maka dia pula dihukumkan bunuh mengikut cara Islam. Besok-besok di padang mahsyar, si B ni tidak boleh mendakwa lagi si A kerana membunuh dia dalam dunia, kerana si A telah dibalas bunuh balik di dalam dunia mengikut cara Islam. Maka ni contoh juga mereka yang tak ada sifat ihsan. Maka sebab tu jangan kita tanya bila coronavirus ni nak berhenti. Tanya balik, bila kita nak berhenti daripada tidak bersifat dengan ihsan? Tanya diri kita balik. Hari-hari kadang-kadang kita tidak menzolim kepada manusia, tetapi kita menzolimi kepada binatang. Bukan saya yang buat, tetapi orang lain yang buat. Maka tuan-tuan, bila turunnya bala Allah, tak terkena kepada mereka seorang saja, habis terkena kepada semua belaka. Tuan-tuan rahmati Allah, saya baru semalam, baru tadi sampai daripada Jertih, Terengganu. Maka tuan-tuan, saya tengok di RNA ramai moci-moci pakai tudung singkat tapi dia pakai purdah. Maksudnya dia tak nak pakai mask tapi dia pakai purdah. Nak ceritanya mungkin ada hikmah, mesti ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan coronavirus ni kepada negeri kita, negara kita dan seluruh dunia. Sebab itulah tuan-tuan, tu kuasa Allah. Hak kuasa besar Amerika Syarikat pun tak boleh lawan dengan coronavirus tu. Jangan lawan Allah. Maka sedemikianlah kita baiki balik diri kita. Mungkin tak ada sifat ihsan kepada mak bapak kita, mungkin tak ada sifat ihsan kepada mak bapak kita. Mungkin tidak bersifat ihsan kepada manusia. Tuan-tuan tengok, lah ni orang yang berzina bermaharaja lela. Berzina sana, berzina sini, masuk dalam video, jumpa anak buang, ada yang mati kembar pun ada juga. Ada yang jumpa tepi jalan. Anak siapa ni tuan-tuan? Kalau bukan daripada hasil perzinaan. Tak pernah tengok lagi. Kahwin elok-elok, nikah elok-elok, dapat anak, lepas anak tu beranak, lepas perempuan tu beranak, dia ambil anak tu letak bagi kat orang. Tak pernah tengok lagi. Binatang pun kalau kita ambil anak dia, kekah kita. Monyet kat belakang rumah saya tu banyak. Oh jangan. Kita acu kat dia, dia acu balik 2 kali kat kita. Itu binatang. Dan baru ni tuan-tuan, saya balik di rumah mertua saya. Lepas semayang Isyak, ada seorang jemaah tanya saya. Saya pun tak tahulah dia tanya ke dia nak bagi tahu. Dia kata, ni ustaz, apa dia? Ni anak dia tunjuklah pocik ni. Ni dia punya anak saudara dia zina. Lepas tu nak dekat beranak dah. Bapak dia ni bagilah anak dia yang berzina ni untuk kahwin. Tetapi abang dia pula bawa lari, tu beranak dekat hospital. Lepas tu saya tanya dengan dia, apa soalannya? Tak ada soalan, nak bagi tahu. Tak ada soalan, nak bagi tahu je. Nak cerita lagu tu lah. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah, kadang-kadang bukan kita jangan salahkan lelaki saja, perempuan juga yang salah. Dia pun kurang belajar ilmu agama, terperdaya sangat dengan buaya darah. Sepatutnya dia pula kena belajar ilmu agama, kena tahu
cara hidup orang perempuan yang muslimah yang betul. Kalau lelaki tanya, awak rindu ke kat saya? Contoh. Tapi dia bukan suami isteri. Walaupun bertunang sekalipun, dia cakap benda-benda yang menyebabkan syahwat, maka hukum dia haram. Sebab tu muslimah kena tahu, orang perempuan kena tahu. Tapi sayanglah tuan-tuan, lah ni tuan-tuan, telefon ni, saya secara personal, saya sendirilah, saya tahu WhatsApp, Facebook, Instagram, 3 tu. Lebih daripada tu saya tak tahu. Jam ke tak jam ke telefon, saya tak tahu. Selagi mana boleh WhatsApp, selagi itulah boleh guna telefon ni. Tak ada nak tukar-tukar. Dan saya bukan tak nak tahu, malas nak tahu. Benda tak penting tak payah tahu. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, orang perempuan zaman lah ni teruknya, ada yang nak dapat duit banyak ni. Nak dapat duit banyak, like banyak, dia main bingo. Tuan-tuan tahu tak bingo? Tahu tak Ji? Tak tahu. Alhamdulillah. Masih kuat iman lagi orang surau ni. Bingo ni tuan-tuan, saya pun tak tahu juga, orang lain bagi tahu. Bingo ni, dia akan buat cara live dalam bingo tu. Dia lebih kurang Facebook juga. Facebook boleh buat live. Bingo pun boleh buat live juga. Tetapi dalam bingo ni, kalau kita buat live, orang tengok tu ramai, bingo akan bagi duit. Di situlah ramainya wanita-wanita yang mencalarkan maruah dia. Dia tunjukkan bumper dia, spoiler dia, sport rim dia, cermin dia, turbo dia. Maka tuan-tuan pada ketika tu, serban semua tak ada dah, melayang habis dah serban tu, buah habis semua dah. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, lah ni ramainya manusia yang rosak. Maka itu juga punca di antara turunnya bala Allah Subhanahu wa taala. Zalim lah. Orang lelaki dia akan cakap begini, tak apa, saya berzina dulu dengan awak, nanti bila saya berzina dengan awak, lepas tu kita kahwin lah. Akhirnya dia berzina, dia tak kahwin. Zalim kepada manusia tu. Kena sedar tu dia zalim kepada manusia. Banyaklah tuan-tuan rahmati Allah. Saya waktu PKP ni tuan-tuan, saya buat kerja yang tak nampak mana, macam ustaz ceramah tak nampak. Jadi di situlah macam-macam ceritanya saya dapat daripada situ. Mungkin tu punca daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan coronavirus ni. Mungkin. Sebab itulah kita jangan tanya bila coronavirus nak berhenti. Tanyalah diri kita masing-masing, bila kita nak bersifat ihsan dalam Islam yang sebenar. Dan juga tuan-tuan, pengarang ni kata, termasuk juga makhluk, yakni bumi juga kena jaga. Bumi pun kena jaga juga. Jangan mencemarkan sungai pun juga sama juga. Mereka yang mencemarkan sungai tak ada sifat ihsan. Kalau tak silap saya, lebih kurang dalam seminggu 2 lepas, Menteri Alam Sekitar dan juga Air, dia pergi di Kelang. Dia tengok ada tong-tong yang boleh mencemarkan sungai dan akan dibuang mengikut tarikh-tarikh yang tertentu. Maka ni contoh juga mereka yang tak ada sifat ihsan ke atas bumi. Pembalakan haram pun sama juga, tak ada bersifat ihsan kepada bumi. Apalagi dia ambil gunung, hakis gunung secara haram pun sama juga. Mereka yang tak ada sifat ihsan kepada bumi. Maka Islam tu, sebab itulah kata Islam ni dia menyeluruh. Islam ni dia menyeluruh. Tak ada kata Islam ni bab sembahyang je tahu. Islam ni bab solat je tahu dah. Islam ni menyeluruh. Bab jual beli Islam ajar. Bab kahwin Islam ajar. Bab apa lagi? Bab menjual, sebut dah tadi. Bab menjual Islam ajar. Keseluruhan Islam ajar. Bab sewa beli pun Islam ajar juga. Jangan membeli secara riba pun Islam ajar juga. Semua Islam ajar. Cuma kita sendiri sahajalah, sama ada kita mengaji ataupun kita tidak mengaji. Kalau kita mengaji, kita tahu tu haram. Kalau kita tak mengaji, maka kita tak tahu dan punca sebab kita buat perkara tersebut. Contoh, tuan-tuan,
Saya sebelum PKP lagi lama dah, waktu saya belajar di Kelantan, saya ada pergi satu kelas. Kelas dia nama pengajian barber shop. Ni, tahu tak barber shop je? Gunting rambut. Kita Kelantan juga tau. Gunting rambut ni. Kelas gunting rambut, saya pergilah barber shop. 2,000 tuan-tuan satu kelas dia. Bila saya belajar macam-macam fashion. Ada yang skin fit, undercut, apa lagi? Fit pun ada macam-macam ada. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, di situ saya tahu serba sikit. Ada berkenaan dengan satu hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan gunting rambut yang separuh panjang, separuh pendek, separuh tebal, separuh dok, separuh botak, separuh tok. Maka itu punca yang menyebabkan termasuk dalam dilarang oleh hadis Nabi SAW, iaitu qazah dipanggil. Qazah. Dan tu jugalah anak-anak muda selalu buat. Dia akan botakkan bawah ni, dipanggil sebagai mata kosong. Kemudian kita guna shower pula, ataupun kita guna cukur pula. Kemudian kita bagi fit cantik. Lepas tu ke atas ni kita biar panjang. Itu dipanggil sebagai skin fit. Dan itu juga boleh dikata termasuk dalam qazah. Dan itulah ramai anak-anak muda buat. Dan tuan-tuan rahmati Allah, saya bila dengar lagu tu, saya jumpa dengan ustaz lagi, tanya lagi bab hukum, tengok lagi penceramah yang menceritakan berkenaan dengan qazah. Dan saya sendiri secara diri sendirinya, saya ada buka dah kedai barber shop di Sungai Pelong tu. Tetapi bila sebut lagu tu, saya fikir balik 50-50, saya nak tutup dah kedai tu. Terus saya buka dah. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, kita nak cari rezeki ni rezeki yang halal, bukan nak cari duit saja. Nak cari rezeki ni rezeki yang halal. Jangan fikir haram tak haram, penting dapat duit. Tak boleh lagu tu. Kita Islam. Buat Islam bukan tak ada kerja lain, ada kerja lain. Tetapi saya tengok balik, saya masuk grup lah. Grup Telegram pun ada juga tu. Hak yang gunting rambut ada juga. Facebook pun ada juga grup dia, hak gunting rambut. Sama macam-macam. Ada yang ukir sini bentuk cicak pun ada juga. Ada yang ukir sini bentuk lalat pun ada juga. Ada yang bentuk Spiderman pun ada juga. Nak ceritanya tuan-tuan rahmati Allah, benda yang haram tetap haram. Jangan kita memperhalalkan lah. Bagi kita, anak-anak kita pesan lah, yang kerja barber shop ke apa. Sebab lah ni anak-anak muda ramai kerja barber shop ni, kita pesan kepada dia, benda yang haram tak usah kerja lah, cari kerja lain. Saya ni kalau kira buat kat barber shop tu, kursi saja, satu kursi saja 600. Kursi saja tu boleh cerita barang-barang dia tuan-tuan. Mesin saja tu pun 600 juga. Tempat cukur 100 lebih. Macam-macam lagi barang mahal. Tapi kita niat nak cari rezeki yang halal, bukan yang haram. Tetapi bila kita tahu dah cara tu cara haram, maka tak payah buat lebih senang. Kalau kita kata tak apa, orang datang kedai kita gunting cara betul, cara patuh syariah. Tapi kalau datang 10 orang, satu hari tu 10 orang semua nak gunting cara skin fit, kan kita nak halang, kan kita nak hambat. Kita terpaksa buat. Bila terpaksa buat, jawapannya kita buat benda haram yang kita tahu dah. Maka berkat ke tidak rezeki tu, bagikan anak, bagi zakat, habis lingkup jana kita. Ceramah kat orang sedap, tapi dia buat benda haram. Jadi maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, janganlah membuat punah kerana. Dalam ayat Quran yang lain, Allah Ta'ala beritahu kerosakan di atas muka bumi ini ialah di tangan-tangan manusia. Cuma tuan-tuan, bila sebut tangan manusia ni, saya teringat waktu PKP dulu yang kita tak boleh nak keluar. Adalah setengah ustaz yang ceritakan dalam Quran ada cerita berkenaan dengan tangan Allah. Tangan Allah tu tangan lah, tapi bukan macam tangan manusia. Dia cerita lagu tu tuan-tuan. Lalu dihuraikan, dicerita pula oleh Syekh Kiai Idrus
ketua ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Dia cakap apa? Kalau lagu tu senang lah. Awak jumpa tu imam, awak kena tak muka tu imam? Kena. Muka tu imam tu macam mana? Macam anjing. Tapi bukan anjing, tapi macam anjing. Tu imam tu marah tak? Marah. Sebab dengan Allah Ta'ala juga. Kita kata tangan Allah, tangan Allah. Tapi bukan macam tangan manusia. Tapi tangan-tangan lah. Bukan tangan manusia. Tak boleh lah gitu. Muka tu imam macam anjing. Contoh. Macam anjing. Tapi bukan anjing. Super lebih kurang anjing. Tak boleh lah gitu. Tak kena. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, ini penerangan yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan merosakkan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, setelah Allah Ta'ala sudah menyediakan dia. Dan berdoalah kepadamu dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat 56. Banyak lagi sebenarnya, tapi kita ikut waktu Isyak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat Quran ini cerita, sekiranya kita telah terbuat dah dosa, maka tuan-tuan, kita haraplah supaya dosa kita tu diampun oleh Allah Ta'ala. Doa supaya dosa kita diampun oleh Allah. Jangan terlalu harap sangat dan jangan terlalu takut sangat. Dia cerita sebagai khauf dan juga rojak dalam ni. Dan dalam masa yang sama kita berdoa, merasakan takut bahawa kita punya amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab yang lain, ulama bagi tahu, waktu kita sihat, boleh bercakap, boleh minum, boleh sembang, boleh ingat ni, kena ada dua sifat, khauf, rojak. Takut, harap. Cuma di saat-saat nak mati nanti, di saat kita nak mati nanti, dekat hospital doktor kata, Haji, kanser Haji ni kuat dah ni, seminggu ni meninggal. Pada ketika tu ulama bagi tahu, tak perlu dah ada sifat khauf, takut, tak perlu dah. Pada ketika tu perlu ada sifat rojak, yakni harap kepada Allah, harap amal ibadat kita diterima, harap pengajian ilmu yang kita belajar tu diterima, harap dosa-dosa yang kita buat tu diampun oleh Allah, harap sedekah kita diterima, haji, umrah kita, zakat kita diterima oleh Allah pada ketika tu. Tetapi sekarang kena ada dua sifat tu. Sebab tu dah di saat kita nak mati esok tuan-tuan, kata ulama, banyakkan baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mujur ulama suruh baca suratul Ikhlas. Kalau suratul Baqarah, jawapannya tak bacalah kita. Doa alif lam mim situlah, alif lam mim, alif lam mim, hadakallahu azim. Berat kita ni. Maka tuan-tuan rahmati Allah, di antaranya ulama bagi tahu, kalaulah nak halau makhluk-makhluk haluh dalam rumah kita, setiap hari banyakkan baca suratul Baqarah hari-hari. Kalau tak boleh habis, memang tak boleh habis, bacalah sepipi, dua pipi tak apa. Hari ni sepipi, esok sepipi, lusa sepipi, tulak tongeng terbalik terentang tak baca, tak jadi. Tak jadi, kena baca hari-hari. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, itu di antara sifat ihsan yang kita belajar hari ini. Banyak lagi sebenarnya. Dia ada cerita dua pula peringkat sifat ihsan, insya-Allah lain kali lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu sebagai peringatan kepada kita. Mudah-mudahan kita ni sentiasa ada sifat ihsan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan sifat ihsan dalam diri kita supaya kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah silap daripada saya mohon maaf. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.